Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pelajar. Okey, saya Cikgu Fidawani binti Atal akan mengajar anda untuk subjek matematik tingkatan 2. Jadi saya ingin ucapkan selamat kembali ke sekolah walaupun kita masih dalam fasa PDPR. Okey. Baik, untuk hari ini pembelajaran kita secara offline. Awak akan lihat video yang saya kongsikan, kemudian barulah anda menjawab soalan. Okey, kemudian seperti biasa setelah selesai menjawab soalan, boleh hantar kepada saya latihan tersebut, ambil gambar, hantar kepada saya secara personal Telegram. Okey, baik, kita terus kepada apa yang kita nak belajar hari ini, iaitu bab 1. Okey, pola dan jujukan. Kita terus kepada bab 1 ya pelajar. Okey, tapi hari ini kita hanya masuk kepada bab 1.1 pola, iaitu 1.1.1 kita mengenal pola nombor. Okey, awak boleh rujuk kepada buku teks anda, iaitu bermula pada halaman muka surat 2. Okey, jadi hari ini kita akan selesaikan daripada muka surat 2 sampailah muka surat 7, termasuk latihan. Okey, jadi awak boleh rujuk pada buku teks. Siapa yang tak ada buku teks boleh rujuk kepada buku teks digital. Okey, baik, kita terus kepada apa itu pola. Okey, kita kena kenal dahulu apa itu pola. Pola ialah aturan atau corak tertentu dalam senarai nombor ataupun objek. Okey, jadi pola ni ikut aturan 1, 2, 3 macam itulah. Corak bulat, kemudian segitiga, segi empat macam tu. Okey pelajar, kita akan lihat kepada contoh. Okey, baik, rujuk kepada contoh 1 yang ada pada buku teks muka surat 3. Okey, kita pergi kepada A. Lukis corak seterusnya bagi gambar raja di bawah dan nyatakan polanya. Okey, jadi awak kena nyatakan pola. Okey, baik, kita lihat kepada soalan A. Kita ada 2 titik di sini, kemudian ada 4 titik, kemudian 6 titik. Nampak? Jadi dia bertambah. Maksudnya ada pertambahan 2 titik setiap corak ni. Nampak? Okey, jadi kita lihat apa corak yang keempat. Jadi kalau kat sini 2 jadi 4 titik, ni 6 titik. Jadi maksudnya jawapannya adalah 8 titik dekat sini. Okey, 8 titik kecil. Jadi apa pola dia? Macam mana nak tulis? Jadi sebab dia menambahkan. Kenapa dia tulis menambah? Sebab dekat sini 2 titik. Kemudian kat sini 4 titik kan? Kemudian kat sini 6 titik, kat sini 8 titik. Jadi dia menambah. Okey, menambah. Dia menambah berapa? Menambah 2 titik kepada corak sebelumnya. Jadi ayat awak kena macam ni. Menambah berapa? 2 titik kepada, kata kunci kepada corak sebelumnya. Okey, baik, kita lihat B pula. Okey, B kita ada corak segitiga, kemudian segitiga hijau, tambah pula segitiga biru, kemudian segitiga hijau balik. Jadi apa corak yang keempat? Okey, jadi kita lihat dekat sini, nampak? Yang pertama satu segitiga, yang kedua ada 2 segitiga di sini, yang ketiga ada 1 segitiga, ada 3 segitiga, yang keempat mestilah ada penambahan segitiga di sini, iaitu berwarna biru. Jadi menambah. Daripada 1 segitiga tambah lagi 1 segitiga dekat sini jadi 2. Tambah lagi 1 segitiga jadi 3. Dekat sini kita tambah lagi 1 segitiga akan jadi 4 segitiga. Okey. Jadi jawapan untuk pola awak menambah 1 segitiga. Kalau 2 lah. Jadi kat sini menambah 1 segitiga. Ingat kata kunci kepada corak sebelumnya. Jadi inilah polanya. Okey. Jadi awak kena lukis corak seterusnya. Lepas tu awak kena nyatakan pola. Jadi polanya dalam bentuk ayat. Okey. Baik, kita terus kepada yang seterusnya. Okey, contoh 2 yang ini adalah pada muka surat 4. Yang ini melibatkan nombor. Kalau tadi melibatkan corak, tapi kali ini melibatkan nombor. Okey. Kita cuba A. Okay, kita cuba A. Negatif 10, kemudian negatif 4, 2, 8. Dan seterusnya. Okey. Negatif 10 kepada negatif 4. Yang ini menambah ke ataupun berkurang? Bertambah ke ataupun berkurang pelajar? Okey, maksudnya dia bertambah.
Jadi awak boleh tekan kalkulator. Negatif 10 tambah berapa dapat negatif 4 kan? Jadi awak boleh guna kalkulator. Okay, negatif 10 kepada negatif 4. Jadi dia bertambah sebab nombor yang ini kecil kepada nombor yang lebih besar. Jadi maksudnya dia adalah bertambah, iaitu tambah 6. Okey, negatif 4 kepada 2 pun sama, menambah 6. Negatif 2 kepada 8 pun sama, menambah 6 pelajar. Jadi macam mana nak tulis dia punya pola? Sebab dia menambah, jadi kena mula dengan perkataan menambah. Menambah berapa? Menambah 6. Okey, kepada, ingat, kepada. Kalau tadi corak, yang ini kita tukar perkataan dengan nombor sebelumnya. Sama je. Caranya sama, okey? Menambah berapa kepada nombor. Kalau tadi corak ni nombor sebelumnya. Okey, baik, selesai. Kita pergi kepada B pula. Soalan B. Kita ada 17, 7, negatif 3, negatif 13. Okey, kalau yang ini A tadi, nombor kecil kepada nombor besar. Jadi dia tambah. Kalau kita lihat kat sini, nombor besar 17 kepada nombor yang lebih kecil. Okey. Jadi maksudnya ini adalah menurun. Jadi menurun maksudnya tolak. Tolak berapa? Tolak 10. Okey, jadi 7 kepada negatif 3. Betul tak tolak 10? Tekan kalkulator. 7 tolak. Okey, 7 tolak 10. 7 tolak 10 dapat apa? Negatif 3. Okey, negatif 3 tolak negatif 13. Okey. Negatif 3 tolak negatif 10. Negatif 3 tolak 10 ni. Okey, dapat tak negatif 13? Okey, tekan kalkulator awak. Negatif 3 tolak 10 akan dapat negatif 13. Jadi ini adalah pola menurun. Okey, sebab dia tolak kan? Okey, jadi macam mana nak tulis ayat pola dia? Sebab dia menolak. Kalau kat sini tadi A menambah. Jadi kita mula dengan perkataan menolak lah. Menolak berapa? Menolak 10. Okey. Kalau tambah kepada. Kalau tolak dia akan jadi daripada. Perkataan tu daripada. Okey, sama je. Nombor sebelumnya. Sama saja, okey. Dia berbeza dekat sini. Menolak berapa? Kalau tambah kepada, kalau tolak daripada nombor sebelumnya. Okey, selesai. Okey, baik. Kita pergi kepada muka surat 5. Okey, iaitu segitiga Pascal. Jadi hari ini saya nak selesaikan terus kepada pola. Okey. Okey, apa itu segitiga Pascal? Awak lihat pada buku teks muka surat 5. Okey, yang ini adalah segitiga Pascal pelajar. Okey, gambar aja di bawah ataupun di sebelah lah. Dalam buku teks awak di bawah, tapi pada slide saya dari sebelah ini menunjukkan sebuah segitiga Pascal. Jadi inilah segitiga Pascal. Okey. Berpandukan segitiga tersebut, baris seterusnya diperoleh dengan menambah nombor-nombor pada baris sebelumnya. Okey, jadi macam mana kita nak dapat? Okey, ini 1. Yang kedua ni kita terus keluarkan. Dekat sini 1, sini pun 1. Baris ketiga, okey, kita turunkan dekat sini. Baris pertama 1. Okey, macam mana nak dapat kotak yang 2 ni? Kita tambahkan 1 tambah 1. Jadi awak akan dapat 2 dekat sini. Sebab tu dia kata menambah nombor-nombor pada baris sebelumnya. Okey? Jadi 1 ni akan turun ke bawah. Macam mana boleh dapat 3? Sebab 1 tambah 2 awak akan dapat 3. Okey? Kemudian kotak dekat sini macam mana dapat? 2 tambah 1 dapat 3. Jadi yang ini turunkan saja. Samalah. Okey, macam mana boleh dapat 4? 1 tambah 3, 6, 3 tambah 3. Dia menambah nombor sebelumnya pada baris sebelumnya. Okey, menambah nombor pada baris sebelumnya. Okey, macam mana boleh dapat 4? 3 tambah 1 dapat 4. Okey, jadi kita kena selesaikan pada baris yang terakhir ni. Okey, apa jawapan dia? Okey, baik. Segitiga Pascal di atas bermula dengan nombor 1. Okey, manakala baris kedua ialah 1, 1. Okey, semua baris segitiga Pascal akan bermula dan diakhiri dengan nombor 1. Jadi, kalau ada 2 kotak, jadi dia akan terus turun kat sini. Maksudnya, okey, semua baris segitiga Pascal akan bermula dan diakhiri dengan nombor 1. Jadi maksudnya
kotak yang pertama dengan kotak yang terakhir mesti 1. Okey, kalau awak lihat dekat sini semua 1. Jadi dekat sini pun kena 1. Okey, nombor lain diperoleh dengan menjumlahkan 2 nombor pada baris sebelumnya. Okey, jadi kenapa dapat 2? Sebab dia tambahkan. Jumlah maksudnya tambah. Okey, tambahkan dekat sini. Jadi 1 tambah 1 dapat 2. Okey. Okey, sini. Macam mana dia dapat 3 tadi? 1 tambah 2 dapat 3. 2 tambah 1 pun dapat 3. Macam tu. Okey. Nombor 2 dalam baris ketiga diperoleh dengan menjumlahkan nombor 1 dan nombor 1 pada baris sebelumnya. Okey, ini yang saya terangkan. Okey, baik. Kita lihat seterusnya. Okey, yang ini pada baris keempat. Jadi ini baris pertama, baris kedua, baris ketiga, baris keempat. Okey, yang ini baris kelima dan baris keenam. Okey, apa pada baris keempat diperoleh? Macam mana boleh dapat nombor 3 pada baris keempat? Dengan menjumlahkan nombor 1 dan nombor 2 pada baris sebelumnya. Okey, macam ni. Macam mana boleh dapat nombor 3? 1 tambah 2 dapatlah 3. Dekat sini pun sama. 2 tambah 1 dapatlah 3 pelajar. Okey. Okey, nombor 1 dia mesti pada awal dan akhir. Okey, nombor 6 pada baris kelima. Nampak nombor 6 ni macam mana boleh dapat? Ditambahkan 3 tambah 3 dekat sini. Tengok anak panah dia. Okey, 3 tambah 3 dapatlah 6. Macam mana boleh dapat 4? 3 tambah 1 dapatlah 4. Okey, jadi kita kena selesaikan kat bawah. Okey, 1, 1. Maksudnya kotak pertama dan kotak terakhir setiap baris mesti nombor 1. Okey, jadi kita tambahkan 1 tambah 4 awak akan dapat 5 dekat sini. Okey. Yang ini 4 tambah 6 awak akan dapat 10. Okey, 6 tambah 4 sini pun 10. 4 tambah 1 awak akan dapat 5. Jadi untuk baris yang ke-6 kotaknya telah terisi. 1, 5, 10, 10, 5, 1. Okey. Okey, macam mana caranya? Kita gunalah kaedah. Okey, ada 2 kaedah yang boleh awak buat. Iaitu kalau kita lihat dekat sini, inilah kita punya tadi segitiga Pascal. Kita dapat dekat sini. Okey. 1, 2, 3, 4. Kalau awak nampak. Yang ini, pelajar. Okey, 1, 2, 3, 4. Yang ini. 1, 2, 3, 4. Lepas tu turun 5 dekat sini kan. Jadi awak tengok turutan dia. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi dekat sini dia ada penambahan. Tambah 1. Yang ini pun tambah 1. Yang ini pun tambah 1. Sama. 4 kepada 5 pun tambah 1. Jadi, dia kata kat sini polanya menambah 1. Okey. Untuk yang ini pula. 1, 3, 6, 10. Okey, daripada nombor kecil kepada nombor besar. Jadi, dia tambah berapa? 1 kepada 3 dia tambah 2. 3 kepada 6 dia tambah 3. 6 kepada 10 dia tambah 4. Jadi yang ini kita katakan dia menambah 2, 3, 4. Polanya adalah menambah 2, 3, 4. Okey. Sebab ni tambah 2. Sini tambah 3. Okey, 6 dekat sini bawah ni ada 10. Okey, tambah 4. Jadi dia punya pola adalah menambah 2, 3 dan 4. Okey. Okey, jadi apa yang kita boleh katakan? Pola bagi suatu urutan nombor merupakan corak yang mempunyai urutan yang tertib. Maksudnya dia mengikut turutan. Okey. 2 kepada 3 kepada 4. Okey. Ataupun 3 kepada 6 kepada 9. Macam itulah ikut turutan. Dia taknya tertib ni maksudnya ikut turutan pelajar. Okey, baik. Seterusnya. Kita cubalah buat contoh 4. Ada dalam buku teks awak pada muka surat 5. Okey, lengkapkan segitiga Pascal di bawah. Ada pun dia punya penyelesaian. Okey, kita selesaikan. Okey, macam mana boleh dapat 6 ni? Okey, nombor 1 ni kita kena turunkan semuanya macam biasa. Okey, sebab kotak yang pertama dan kotak terakhir mesti 1. Okey, macam mana boleh dapat 6? 1 tambah 5 dapatlah 6. Okey, macam mana boleh dapat 15? 5 tambah 10 dapat 15. 2 kotak sebelumnya. 2 kotak sebelumnya. Jangan tambahkan banyak kotak. 2 kotak saja. Okey, macam mana boleh dapat 20? 10 tambah 10 dapat 20. 15, 10 tambah 5 dapat 15. 5 tambah 1 awak akan dapat 6. Jadi, selesailah awak punya segitiga Pascal. Okey, jadi saya harap yang ini clear. Okey, akhir sekali kita pergi kepada nombor Fibonacci. Nak nyebut susah kan?
Okey, nombor Fibonacci. Okey, baik. Yang ini boleh rujuk kepada buku teks muka surat 6. Okey, yang ini pun simple sahaja, mudah sahaja. Okey, dia dah bagi dah kat sini, ada dalam buku teks awak. Nombornya 011238. Kalau segitiga Pascal tadi dia tambah pada kotak yang baris sebelumnya. Tapi untuk nombor Fibonacci ni, yang ini kita tambah nombor sebelumnya. Okey? Urutan ini bermula dengan 011 dan sebutan seterusnya diperoleh dengan menambah dua sebutan sebelumnya. Jadi kita kena tambah dua sebutan sebelumnya. Okey? Kita lihat dekat sini. Kita mula dengan 0. Kemudian 1. Okey. Macam mana boleh dapat 1 dekat sini? Kita tambahkan dua nombor sebelumnya. Jadi 0 tambah 1 awak akan dapat 1. Okey. Macam mana boleh dapat nombor 2? Okey. Iaitu kita tambah dua nombor sebelumnya. Iaitu 1 tambah 1 awak akan dapat 2. Okey. Macam mana boleh dapat nombor 3? Tambahkan nombor 2 sebelumnya. 1 tambah 2 awak akan dapat 3. Okey. Macam mana boleh dapat nombor 5? 2 tambah 3 awak akan dapat 5. Okey, macam mana boleh dapat 8? 3 tambah 5 awak akan dapat 8. Okey, jadi ini kita panggil sebagai nombor Fibonacci. Okey, tambah dua nombor sebelumnya. Yang ini pun dia dah bagi penerangannya macam mana. Okey, jadi awak tambahkan 0 tambah 1 awak akan dapat 1 dekat sini. Okey. Jadi kita ikut turutanlah 0, 1. Macam mana dia dapat nombor 2? 1 tambah 1 dapatlah 2. Macam mana dapat nombor 3? 1 tambah 2 dapat 3. Macam mana dia boleh dapat nombor 5? 2 tambah 3 dapatlah 5. Seterusnya macam mana boleh dapat nombor 8? 3 tambah 5 dapat 8. Okey, jadi nombor seterusnya pun kita boleh buat kat sini. Macam mana? 8 tambah 5 awak akan dapat 13. Macam itulah. Okey, jadi kena tambah 2 nombor sebelumnya. Okey, baik. Selesai. Ada lagi contoh 5. Okey, lupa. Lihat kepada contoh 5, buku teks awak muka surat 6. Okey, nampak. Lengkapkan urutan nombor. Yang ini adalah nombor Fibonacci tadi. Okey, penyelesaian sama tadi. Okey, 0, 1, 1. Macam mana nak dapat nombor 2 ni? Jadi tambahkanlah nombor sebelumnya. Okey, jadi dapat nombor 3, tambahkan yang ini. Okey, dah selesai nombor 3, nombor 5 pula. Tambahkan. Okey, 5 tambah 3 awak akan dapat 8. 8 tambah 5 dapat 13. Jadi macam mana nak dapat nombor 21? 8 tambah 13 yang ini awak akan dapatlah 21. Okey? Okey, baik. Kemudian 1, 3. Kotak seterusnya adalah 4 sebab awak tambahkan 1 dengan 3. Kotak kedua ni 7. Macam mana boleh dapat 7? Sebab 3 tambah 4 awak dapat 7. Okey? Dia selesai sudah contoh 5. Sangat mudah je kan? Okey, baik. Jadi kita boleh buat rumusan. Pola merupakan suatu corak tertentu dalam suatu nombor ataupun objek. Okey. Kemudian suatu pola dalam senarai nombor, ni nombor saja yang melibatkan nombor ya, ditentukan dengan menambah, menolak, mendarab atau membahagi nombor sebelumnya. Manakala suatu pola dalam objek pula ditentukan dengan memerhati susunan objek sebelumnya. Okey. Jadi kalau nombor dia ada menambah ataupun menolak atau mendarab atau membahagi. Yang ini awak boleh rujuk balik kepada contoh 2. Boleh rujuk kepada contoh 2 pada muka surat 4. Okey. Manakala yang objek pula awak kena tentukan dia dengan memerhati susunan objek sebelumnya. Okey. Dah selesai penerangan saya pada hari ini. Jadi sebagai latihan yang perlu awak hantar pada saya. Okey, lihat muka surat buku teks awak muka surat 7. Okey, sila buat. Okey, tolong buat soalan nombor 2 pelajar. Soalan nombor 2 iaitu soalan A, soalan B. Nombor 2. Okey, kemudian soalan nombor 4. Lengkapkan urutan nombor Fibonacci berikut. Okey. Jadi untuk soalan nombor 2, soalan A, soalan B. Tambah satu lagi lah. Soalan A, soalan B dan soalan A, B mana yang susah sikit ke senang sikit Okey, A, B dengan D lah pelajar. Okey, soalan nombor 2, A, B dan D. Kemudian soalan nombor 4. Okey.
hantar kepada saya, kepada cikgu secara personal Telegram. Okey. Jadi boleh hantar pada saya pada hari ini. Okey, kalau boleh sebelum pukul 1 tengah hari. Okey. Jadi masa matematik tu buat latihan yang saya berikan. Okey, jadi itu sahaja pelajar. Sekian, terima kasih. Kita akan jumpa lagi pada PDPR seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Terima kasih.